Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu latihkan diri 1/1D. Okay, soalan nombor 1. Okay, dia kata Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Okay, pada pukul 11 pagi Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Okay, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu air V yang diisi ke dalam tangki dalam masa yang diambil T. So, jadi kita boleh buat satu persamaan V berkadar terus dengan T. Okay, so jadi kat sini dia bagi tu pada pukul 8 pagi dan pada pukul 11 pagi. So V sama dengan KT, sebab kita nak hilangkan simbol sama dengan apa berkadar terus ni. So kat sini dia kata air tu dah jadi 48%. So 48% isi padu air. Okay, sama dengan K. Okay, masa dia daripada 8 pagi hingga 9 pagi semasa 2 jam. So dia kurang dia letak 2 lah. Okay, so jadi K sama dengan 48 bahagikan dengan 2. Dia dapat 24. Okay, so jadi kita ganti bagi dalam persamaan. So V sama dengan 24P. Okay, sekarang ni untuk soalan nombor soalan A lah. Okay, kemudian pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? So jadi kalau penuh maksudnya 100% lah. So V itu sama dengan 100%. So jadi 100%, so 100 sama dengan 24T. So jadi T sama dengan 100 bahagikan dengan 24. So kita dapat sini 4.16, kita benarkanlah 17 jam. Okay, so jadi pukul 8 pagi. Okay, 17 campur dengan 8 jam, minit dia kosong, pukul 8 kan, pukul 8. So pukul 4 pagi. Okay, 17 ni kita tukar kepada minit. So 1 jam sama dengan 60 minit. So 0.17 jam. Okay, 0.1 jam 17 jam saya harapkan dengan 60 minit. Lebih kurang 10.2 lah, 10.2 minit. Jadi kita nak memudahkan kerja kita letaklah, kita benarkan sajalah kan, 10. So ini 10 minit. So jadi campurkan, so jadi 10 minit, 8 campur 4, so 12. So dia akan penuh pada pukul 12.10 minit lebih kurang 12.10 tengah hari lah. Okey, tengah hari. Okey, so ini untuk soalan nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, dia kata Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekeping kad. Okey, diberi luas segitiga yang digunting L berubah secara langsung dengan tapak. So jadi L berkadar terus dengan X. Dan tinggi Y, dia kata segitiga, tinggi Y, tinggi berubah secara langsung dengan tapak X dan tinggi Y. So jadi X dan Y lah. Pada mulanya dia menggunting segitiga dengan
L14, X47 dan Y4. Tuliskan hubungan antara L dengan X. Okey, so jadi ni dia punya hubungan L berkaitan terus dengan X dengan Y. Okey, so jadi L sama dengan K X Y. Diberi luas segitiga L berpasangan langsung dengan tapak X dan tinggi Y. Pada mulanya dia menggunting segitiga dengan L14 so L sama dengan so L dia kat sini dia bagi tahu 14 ya. So 14. So ni K, X nilai dia 7. So ni 7. Y nilai dia adalah 4. So K sama dengan 14 bagikan dengan 7 darab 4. So 28. So 14 per 28 kita dapat 1 per 2. So L sama dengan 1 per 2 X, Y. Okay, so ni persamaan dia lah. Okay, kemudian dia kata Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak 20% dan nilai tinggi berkurang 10%. Berapakah peratusan perubahan untuk luas segitiga kedua ini? Okey, kita padam dulu. So memang soalan dia memang soalan hebat sikit lah So macam mana kita dapat lagi L1/2 XY. Okay, Aminah menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak 20%. Okay, yang pertama adalah 14 kan. So 20% darab 14. So kita dapat 2.8. Okey, sorry, ini adalah bukan 20% darabkan dengan nilai tapak. Ni tapak. Okay, tapak adalah X. Jadi 20 darab 7 lah. 20% darab dengan 7. So nilai X adalah 1.4. Kemudian untuk tinggi Aminah, kalau kita baca betul-betul, Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah bertambah. So tadi 7 ni kita kena tambah dengan 1.4. So jadi X yang baru adalah 7 campur dengan 1.4. 7 campur 1.4. Kita dapat 8.4. Okay, lepas tu dia kata berkurang 10%. Kurang 10%. So 10 per 100 darabkan dengan Y. So dalam 64. So 0.4. So nilai Y adalah 4 tolakkan dengan 0.4. So 4 tolak 0.4 dapat 3.6. So nilai X 8.4, nilai Y adalah 3.6. So kita masuk dalam persamaan. So 1/2 didarab dengan 8.4 darabkan dengan Y iaitu 3.6.
per 2 darab 8.4 darab dengan 3.6. So dapat 15.12 cm kuasa 2. Okay, so jadi dia kata berapakah peratusan perubahan untuk luas segitiga kedua ini. So jadi kita tolakkan dengan 15.12 ni, tolak dengan L yang asal 14. So 15.12 tolakkan dengan 14. Okay, bahagikan dengan darab dengan 100%. Kita darab perubahan dia tadi 15.12 tolakkan dengan 14 ya. So jadi 15.12 tolak 14 1.12. So jadi dia perubahan dia sebanyak 1.12. So jadi 1.12 ni bahagikan dengan nilai asal luas, iaitu 14. Kita darabkan dengan 100%. Okey, 1.12 bagikan dengan 14 darabkan dengan 100%. So dia perubahan dia adalah sebanyak 800. Okey, so ini jawapan untuk nombor 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, dia kata nombor 3, sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti yang ditunjukkan dalam darjah di sebelah. Harga pizza adalah RMP berubah secara langsung dengan luas permukaan A pizza itu. Jika tidak, saiz pizza yang manakah berbaloi? Jika tidak, saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? Okey, so jadi dia kata kat sini P berubah, nilai harga lah, P berubah secara langsung dengan luas permukaan. Okay. So jadi soalan dia apa ya? Adakah harga pizza berubah secara langsung dengan permukaan pizza itu? Jika tidak, saiz pizza manakah lebih berbaloi dengan harganya? Sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti yang ditunjukkan dalam darjah di sebelah. So ada harga dia berbeza-beza lah ni ya, 1, 2, 3. Okey, so jadi kita tengok adakah dia berubah secara langsung dengan permukaan A pizza itu. Okey, kita nak tengok dia berubah secara langsung atau tidak. Okey, contoh kita tengok nombor 1 ni. Kita nak tahu dia berubah secara langsung atau tidak. Kita tengok nilai pemalar dia sama ke tak. Kalau sama, kita boleh terima. So P berubah sama dengan K A. So jadi yang pertama ni harga dia RM12 bagi dengan sama dengan KA nilai dia. Tapi kamu kena cari luas dia pula. Memang kerja dia banyak lah. Okey, so A sama dengan pi J kuasa 2. So pi sama dengan 22/7 darab dengan so jadi ni 15 bagi 2 lah. So jadi 15 bagi dengan 2 kuasa 2. Okay, 22/7 darab 15/2 kuasa 2. Okey, so nilai A yang pertama adalah 176.5
7 9 lah ya, cikgu gundarkan 9. So, okey, sama dengan okey, dia 0.068. Okey, 0.068. Okey, kita tengok yang ni pula, yang nombor 2 sama tak nilai K dia. Okey, so nilai K kat sini 0.068. Okey, so kita nombor 2. So, K berkadar AP. Okey, sekarang kita buat nombor 2 lah. Okey, KP berkadar terus dengan luas permukaan pizza. So, P sama dengan KA. So, E sama dengan yang ini ya, pi J kuasa 2. So, 22/7 darab dengan jari, iaitu 23 bagi dengan 2 kuasa 2. Okey, 22/7 darab 23/2 kuasa 2. Okey, so jadi 415.64 cm kuasa 2. So, harga dia di sini RM25. So, ni K 415.64. Ni cikgu bundarkan saja, dapatkan 2 digit depan. So, kita tengok K ni sama tak. So, K sama dengan 25/415.64. Okay, 25 bagi dengan 415.64. So, 0.060. Kata sama tu tak sama tu hampir kepada sama lah. Okay, sebab susah nak cakap, sebab nilai dia ada bundar dia 8, situ kosong. Tak apa, kita tengok yang nombor 3 pula. Okay, yang nombor 2 ni K dia adalah 0.060. Kita tengok nombor 3. Sebab cikgu tukar dia dalam bentuk perpuluhan. Kalau pecahan pun sebab nilai dia tak berapa tepat, jadi susah nak kita nak anggap K itu semua adalah sama. Tapi kita tengok nombor 3 dia macam mana. Okey, nombor 3 KP berkadar terus dengan E kuasa 2. E kuasa 2 pula. Okey, so P sama dengan K E. So E untuk yang nombor 3 ni pi J kuasa 2. So 22/7. Okey, darab dengan 30 bagi 2 kuasa 2. So, kamu darabkan 22/7 darab 30/2 kuasa 2. So, kita dapat 707 1/7. Okey, cikgu biarkan saja dalam pecahan supaya nilai dia tak berapa jauh sangat. So, nilai K sama dengan RM35 bagikan dengan 707 1/7. Bagi dengan 707 per 1 per 707 per 1/7. So 0.049.
Okey, 0.049. Okey, so jadi nilai dia tak sama. Nilai K dia tak sama. 0.049. Okey. Nilai dia tidak sama. So jadi jika tidak, so dia tidak lah. Okey, saiz manakah yang berbaloi? So sekarang jawapan yang pertama ni, jika tidak ni jawapan dia pertama adalah tidak. Okey. So sekarang kita nak tengok yang mana yang berbaloi. Kita beli. Okey, nak tengok berbaloi tak berbaloi. Kita tengok nilai K siapa yang paling terbesar. Okey. Nilai K yang terbesar. Okey, kalau kita tengok sini nilai K yang terbesar adalah nombor 1, iaitu 0.068. Dan ni K dia, nilai dia 0.049. Okey. Sebab apa? Okey. Sekejap ya. Okey, dia kata harga bergantung berkadar terus dengan luas, ya. Berluas. So jadi siapa luas yang lebih besar, harga dia lagi mahal. Okey, siapa lagi besar luas diameter pizza tu, harga dia lagi mahal. Dan kalau nilai K dia lagi besar, pun akan mempengaruhi nilai P. Okey. So jadi kat sini nilai K, okey, kita dah tahu dah ni besar, A ni dia bergantung besar lah. So jadi kita tengok siapa K yang paling kecil, dia akan mempengaruhi nilai P. So maksudnya kalau sebab A dah tetap, A dah tetap sebab A je memang ni 30, 33, 25 kan. Yang bezanya adalah K. Kalau K tu kecil, P akan kecil. So kita nak harga yang murah. So jadi nilai K yang kecil, kita tengok sini adalah yang ni. Okey, K sama dengan 0.049. So jadi makin besar nilai margin pemahalan dia makin kecil. So jadi dia akan mempengaruhi. So jadi berbaloi adalah beli pizza nombor 3. Okey. So macam cikgu cakap tadi lah, nilai A memang tetap. Tapi kalau kita tengok sini, kalau K tu turun, nilai dia akan turun. So itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.